اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fathul Mu'in muka surat 2. Muka surat 2 petok yang kedua daripada atas. Surat 2 petok yang kedua daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ay u'allifu. Bismillahirrahmanirrahim. Ay wa'allifu. Terjemahan dia dalam kurungan, dengan menyebut asma Allah, nama Allah. Bismillah, dengan nama Allah, dengan menyebut asma Allah, nama Allah. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pengasih lagi penyayang. Biasa kita terjemahnya pemurah lagi penyayang. Ada diterjemah dengan pengasih lagi penyayang. Saya memulai mengarang. Dia jangan lupalah dalam kurungan tu adalah matan. Nama dia Qurratul Aini. Kemudian semua sekali ini dipanggil kitab Fathul Mu'in. Qurratul Aini ke Fathul Mu'in ke, tuan pengarang yang sama, Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Hak pengarang Qurratul Aini dalam kurungan. Kemudian di luar kurungan tu Fathul Mu'in. Jadi dalam kitab kita ni, muka surat 1 dulu, atas sekali tu Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ni masuk muka surat 2 dalam kurungan Bismillahirrahmanirrahim. Hak dalam kurungan tu hak Qurratul Ain. Kitab matam dia. Karang hak ni dulu. Karang hak ni dulu, kemudian barulah pengarang kitab Zainuddin ni dia buat pula syarahan dia, huraian yang lebih besar. Dia mula pula dengan Bismillahirrahmanirrahim pula. Jadi ada 2 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pun ada 2 juga. Alhamdulillah surat pertama tu hak Fathul Mu'in. Kemudian Alhamdulillah muka surat 3 petok yang kedua daripada atas, dalam kurungan tu pula tu Alhamdulillah hak Qurratul Aini. Dengan menyebut asma nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dia tambah pula saya memulai mengarang. U'allifu, aku mengarang kitab ini dengan nama Allah. Kita biasa dalam kitab Jawi kan, aku mulai mengarang kitab ini dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dalam kitab ni dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, aku mengarang kitab ini. Jadi dia terbalik tu dah. Ini takdir dipanggil. Dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim,
dengan nama Allah. Dengan nama Allah ni gapo? Nak buat gapo? Aku karang kitab ni dengan nama Allah. Kalau kita sebelum makan nasi itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, mana aku makan nasi dengan nama Allah. Dia gitu je lah. Sekarang ni nak Bismillah ni nak karang kitab. Jadi maknanya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, aku mulai mengarang. Kita biasa kita jawinya, aku mulai mengarang kitab ini dengan nama Allah. Contoh, kalau dalam kitab Hidayatus Salikin tu, saya ada tengok dalam FB, dia ada buat teka kaf mim lam alif ya. Kaf mim lam alif ya. Dia masuk dalam FB, dia suruh orang tolong baca. Pandai pula dia masuk. Tapi dalam ramai-ramai tu ada orang pandai baca. Kaf mim lam alif ya, mana apa? Ku mulai. Kaf mim, kaf dengan mim tu sambung. Kita aku dengan mulai itu dua perkataan, bukan? Aku satu perkataan, mulai satu perkataan. Sekarang ni aku tinggal ku, tak ada a tu lah. Tinggal ku. Ku pula bukan eja kaf waw. Ejaan lama ku kaf suti je. Ku kaf suti je, bukan kaf waw. Ku mulai lelah kaf suti, kaf sama dengan ming pula. Mana? Oh, bahan kamlai ya, apa dia bahasa siang. Ni kitab siang ni, kamlai. Orang dengar, oh, kamlai. Dah kaf mim lam alif ya. Ku depan tu dia je gitu. Kaf mim lam alif ya, kaf dengan mim tu sambung. Tapi dalam ramai-ramai tu ada orang pandai baca. Aku mulai kitab ini dengan nama Allah. Sini dengan nama Allah aku mulai mengarang kitab ini. Dia hak ni hak lebih comel. Nisbah bahasa cakapan kita ni kalau buat gini jadi terbalik. Dengan nama Allah aku mengarang kitab. Kalau ikut susunan bahasa kita, aku mengarang kitab dengan nama Allah. Gitu dah. Ini dengan nama Allah aku mengarang kitab. Terbalik. Dia kaedah bahasa Arab ni terbalik seumpama ni dia ada maksud dia pula sini ni. Dia ada maksud dia pula. Maksud dia apa sini? Maksud dia bawa pada hasar. Dia bawa pada ikhtisas dia panggil. Hasar ni maknanya dengan nama Allah jualah aku mengarang kitab ini. Dia gitu. Tubik jualah tu hasar. Sajalah. Macam contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ya Allah kami sembah. Sepatutnya kami sembah akan dikau ya Allah. Tiba-tiba ayat tu iyyaka akan dikau ya Allah, na'budu kami sembah. Dia bahasa Arab, dia dahulukan hak kemudian. Akan dikau tu sepatut duk kemudian. Kami sembah akan dikau. Akan dikau tu duduk belakang. Kaedah bahasa Arab, dia dahulukan hak duduk belakang tu ada tujuan dia. Tujuan dia hasar dia panggil. Makna apa? Akan dikau jualah kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, akan dikau jualah kami minta pertolongan. Tu tujuan dia. Tapi bahasa Melayu tu tak ada gitu. Tak. Bahasa Melayu kita tak ada. Kalau buat gitu orang panggil terbalik cakap macam sini. Dengan nama Allah aku mengarang. Aku mengarang dengan nama Allah. Ada. Ini lagi comel. Apabila dia sepatutnya aku mengarang dengan nama Allah. Tiba-tiba dengan nama Allah aku mengarang. Jadi hak patut duduk depan, bubuh belakang. Bawa pada hasar dengan mana apa? Dengan nama Allah jualah aku mengarang kitab ini. Bukan saja tu. Ini hak bahasa Arab lah. Bahasa Melayu tak usah buat reka bahasa tu. Tak luluh periksa.
Jangan pula saya buat pusing gitu tu ada tujuan. Bahasa Melayu tak ada. Tak ada bahasa Melayu tu. Tahu? Kan ada bahasa Melayu tujuan lagi tu. Buat terbalik ke pakoh dia orang lah. Apa karangan pasal tu ni? Belakang pun depan, depan pun belakang. Tapi bahasa dia ada kaedah dia gitu. Macam dia kata, dengan Allah taufik, wabillahi taufik. Wabillahi taufik. Dengan Allah taufik. Taufik dengan Allah. At-taufik billah, bukan wabillahi taufik. Dengan Allah taufik. Semua terbalik belaka tu. Mana pun taufik hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mana pusing tu bukan pusing saja. Wa bi'aunillah, dan dengan pertolongan Allah. Tak. Apa tadi? Wabillahi taufik. Dia terbalik. Macam sinilah. Ibu belakang. U'allifu. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya mulai mengarang. Mana saya mulai mengarang kitab Fathul Mu'in ni dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia pun nak hurah. Dia hurah suti-suti tu. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tu dia panggil syarah. Huraian dia. Wasmu wal ismu mushtaqun minas sumuwi wa huwal uluwu la minal wasmi wa huwal alamah. Kata ismun tu, bismi itulah ismi, bismillah. Kata ismun tu jadian daripada sumuwun. Jadian nak katakan mushtaqun diambil daripada asalnya masdar berbunyi sumu, sama yasmu sumuwan. Ni kalau kira ilmu bahasa Arab dipanggil ilmu saraf, ilmu untuk membentuk kalimah. Kita baca rekah je lah ni. Ini ilmu nak bentuk kalimah. Kalimah tu asal daripada mana? Jadi ismun yang ambil daripada bismillah tu. Ismun ni asalnya dia tu jadian tu. Mana asal mushtaq diambil daripada sumu, yang artinya mulia. Yang artinya mulia, yang artinya al-ulu. Dia kata jemuh dengan mulia. Jadi al-ulu ni kalau kita kata kat tinggi. Dia munasabah lah. Sebab nama tu lebih tinggi daripada tuang dia. Nama tinggi daripada tuang dia. Tu asal. Bukan jadian daripada wasmun. Sebab ada setengah pandang mengatakan ismun tu asalnya ambil daripada wasmun, yang mengandungi erti alamat. Wasama yasmu wasman. Tu kalau asal makna alamat tanda. Tapi ismun di sini ambil daripada sumu, bukan ambil daripada wasmun. Wallahu alamun lizatil wajibil wujud. Al-wujudi boleh, al-wujuda boleh, al-wujudu pun boleh. Itu ilmu nahwu pula tu. Wa asluhu ilahun wa huwa ismu jinsin li kulli ma'budin summa urrifa bi al wa huzifatil hamzah summa istu'mila fil ma'budi bi haqqin. Tadi dihurak apa asal perkataan ismun, bismi. Kemudian nak hurah pula bismillah. Allah tu. Apa dia Allah tu? Dan kata Allah, huraian daripada bismillah tu adalah Allah ni nama zat yang wujudnya wajib. Nama bagi zat yang wujudnya wajib. Kalau orang Arab ni az-zat al-wajibil wujud, zat yang wajib ada. Dia terjemah zat yang wujudnya wajib. Terbalik tau. Hak Arab tu wallahu, dan bermula lafaz Allah. Alamun nama, lizatil wajibil wujud, bagi zat yang wajib al-wujud, yang wajib ada. Jadi Allah ni nama bagi zat yang wajib ada.
Zat ni diri Tuhan. Ni zat diri kita, tu zat. Jadi Allah ni nama bagi zat. Zat mana? Zat yang wajib ada. Kita ada, kita harus sahaja. Sebab itulah kita asalnya tak ada. Kalau ada kita tu wajib, mesti ada kita tidak. Tidak didahulukan oleh ketiadaan. Mesti ada kita, ada yang tidak ada permulaan. Barulah kita tu wajib ada. Mana kata kita harus ada? Dasar tak ada. Sekarang ada. Mana ada tu harus je lah. Boleh ada, boleh tiada. Mana boleh ada sekarang? Mana boleh tiada? Sebelum tiada akan datang. Tiada. Tiada boleh, ada pun sekarang. Nanti pula tiada pula. Mana ada yang harus sahaja. Adapun Allah, Allah ada yang wajib. Allah yang wajib ada, yang mesti ada. Bila Allah ni wajib ada, mestilah ada ni ada daripada sedia kala. Ini Allah. Allah nama bagi zat yang wajib ada. Allah nama bagi zat yang wajib ada. Kita harus ada. Harus ada ni kita tilik kepada asal kejadian kita lah. Harus ada kita ni, kita tilik kepada asal kejadian kita. Kalau kita pandang kepada ada kita ni adalah ketentuan Allah pada azal, Allah menetapkan kita akan diadakan, maka ada kita wajib. Ada kita mesti. Sebab apa? Kalulah Allah menentukan pada azal kita ada, pun siapa masa kita ni ada retek pun tak apa, tak ada retek pun tak apa. Jadi di mana ketentuan Allah, kehendak Allahnya pula? Dan Allah kehendak ada kan? Ada mestilah. Allah tentukan pada azal ada kan? Ada mestilah. Apa kata harus pula ni? Harus tilik kepada asal. Jangan duk tilik kepada ketentuan Allah. Jangan tilik kepada ilmu Allah. Allah menentukan kita akan ada, Allah pun tahu kita akan ada, maka ada kita mesti. Tak ada kata harus pula. Boleh ada, boleh tiada. Macam mana boleh tiada? Ilmu mengetahui kita akan ada, maka kita mestilah ada. Itu tilik kepada ketentuan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilik pada asal. Asal kita ni benda yang ada boleh, tiada boleh. Itu tilik pada asal. Kalau tilik pada kehendak Tuhan, Tuhan kehendak ada jadi wajib nah. Tuhan kehendak tak ada pun jadi wajib. Ini tilik kepada asal, ada kita, ada yang harus. Yang wajib ada adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah wajib ada, maka ada Allah ni ada yang tidak didahulukan oleh tiada. Sebab kalau dulu tiada, kemudian ada, maka ada tak wajib lah. Kalau ada wajib, kenapa dulu tak ada? Dekat situ. Kata asalnya tadi itu Allah siap dah. Nama bagi zat yang wajib ada. Az-zat al-wajibil wujud. Allah nama bagi az-zat al-wajibil wujud. Nama bagi zat yang wajib ada, yang mesti ada. Kata asalnya yang jadi nama kalimah Allah ni, asalnya ilahun, iwak kurungan Tuhan. Tu asal. Dia banner kalimah ilahun ni sampai jadi kepada Allah 5 step dia panggil. Apa? Step ada? 5 step lah. Betul tak tu? Asalnya nama Allah ni ambil daripada ilahun. Ilah, Tuhan. Iaitu nama segala jenis sembahan. Hak asal dia. Asal ilahun ni nama bagi segala jenis sembahan.
Apa-apa sembahyang sekalipun, sama ada sembahyang tu Tuhan yang sebenar, sama ada sembahyang tu Tuhan yang tidak sebenar, dipanggil ilahun, Tuhan. Ni asal perkataan. Asal perkataan lah. Hal mana dijadikan sembahyang, itu dipanggil Tuhan. Bahkan terkadang apabila kita tupu pada satu-satu perkara tu kadang-kadang orang panggil Tuhan. Orang ni bertuhankan nafsu, orang ni bertuhankan harta, orang ni bertuhankan kedudukan. Disembah nafsu dia, disembah dia punya harta dia, disembah dia punya kedudukan. Bukan. Tapi oleh kerana matlamat dia hak tu semata-mata, jadi orang panggil bertuhankan. Jadi macam sembah hak tu. Ni di segi lurah sahaja. Tapi kalau sebut kata Tuhan, ilah hanyalah yang sebenar sahaja. Tapi ni sebab asalnya mana-mana sembahyang dipanggil ilahun, Tuhan belaka. Asalnya. Kemudian kata asal itu dimakrifahkan dengan al, masuk alif lam, dan hamzahnya dibuang. Hamzahnya dibuang. Jadi bunyi mana? Dia ilah, dia masuk alif lam, al ilah, tapi dibuang hamzah tu, dibuang. Jadi bunyi alilah. Bunyi gitu. Bunyi alilah. Lepas tu dia ada step dia lagi. Dia tak ada dah sini. Tubik-tubiknya setelah itu diperlakukan sebagai nama terhadap Tuhan yang benar untuk disembah, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lalu dah. Dia ada 2 step di sini. Dalam i'anatul talibin ni, huraian ni dia ada 6 step. Barulah sampai kepada Allahu. Allahu tu pula dia ada tafkhim pula. Dia disunatkan tafkhim, disunatkan pertebal. Kalau kita eja Allah tu, dia bunyi mana? Kalau kita eja betul-betul, eja panggil apa? Eja dah. Bunyi mana? Allah. Allah lah bunyi dah. Macam India apa? Allahu Akbar. Cuba eja molek. Tapi Allah cuba eja molek. Jadi Allah ni dipanggil tafkhim. Kita pertebalkan Allahu Akbar. Jadi kita pertebalkan sebutan, disunatkan untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Sunat. Mana kalau sebut kata Allahu Akbar, mana ni mari ni? Tak ada jadi makmum kita takbir biasa tu. Apa? Cuba je molek. Cuba je molek bunyi mana? Bunyi mana? Dia ejasa dia bunyi mana? Ejasa. Tapi ditafkhimkan, ditebalkan sebab apa? Untuk mentakzimkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila jadi Allah, maka Allah ni digunakan pada yang disembah dengan sebenar. Allah adalah nama bagi Tuhan yang disembah dengan sebenar. Adapun ilahun asalnya nama digunakan bagi tiap-tiap sembahan. Ini kita kepada letaklah wadai dia panggil. Tetapi sebut kata ilahun, hak bil fa'linya, hak sungguh hak sebenar-benar, sebut kata ilahun, Tuhan hanyalah kepada yang disembah dengan sebenar. Dari segi letak belaka, dia ngaku kata tu Tuhan dia. Kita pun kadang-kadang kita sebut tu Tuhan mereka, tu Tuhan mereka. Kita pun sebut cara letak. Tapi sebenar-benarnya sebut kata ilah, Tuhan hanyalah kepada yang sebenar. Hanya kepada yang sebenar. Sebab tu kita perhati dalam terjemahan la ilaha illallah tu kan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Kan betul itu terjemah. Tiada Tuhan
yang sebenar melainkan Allah. Mari mana sebenar? La tiada ilaha Tuhan illa melainkan Allah. Tu je. Kenapa dalam terjemahan kita biasanya tiada Tuhan yang sebenar? Sebab bila sebut kata ilah, hak sebut ilah Tuhan mesti yang sebenar. Sebut kata ilah, al-ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan sebenar, barulah ilah. Kita letak boleh letak belah ke? Tapi sebenar-benarnya digunakan ilahun ni hanya kepada yang disembah dengan sebenar. Sebab ilahun kemudian dia siapa jadi Allahu ni, ilahun ni adalah yang Tuhan yang disembah dengan sebenar, yang terkaya daripada segala-gala, yang segala-gala berkehendak kepada dia. Itu makna ilah, dan itulah juga makna kepada Allah. Oleh kerana Allah ni asal mari daripada ilahun. Ilahun ni apa dia? Zat al-mustaghni an kulli ma siwa wal al-muftakiru ilaihi kullu ma ada. Itu ilah. Ilah-ilah ni Tuhan-Tuhan yang terkaya, yang lepas daripada segala-gala, yang mana segala-gala berkehendak, tupu, berhajat, bergantung hanya kepadanya, tiada kepada yang lain. Itu makna ilah, dan itulah makna Allah. Sebab Allah tu ambil daripada ilahun. Tuhan-Tuhan ni yang disembah dengan sebenar, yang terkait daripada segala-gala, yang mana segala-gala hanya berhajat, berkehendak kepadanya. Itu Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah apabila Allah hanya Allah Tuhan, maka segala-gala akan berkehendak kepada dia, akan berhajat pada dia. Sebab apa? Sebab hanya dia Tuhan, maka hanya dialah sahaja yang menjadikan segala-gala perkara. Sebab apabila hanya Allah sahajalah yang menjadikan segala-gala perkara, selain daripada Allah tidak bekas sama sekali, maka kita berhajat, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berpegang bahawa Allah ada kerjaan dia sendiri, makhluk ada kerjaan dia sendiri, Allah menjadikan kerja dia, makhluk menjadikan kerja dia, bukan Allah sahaja Tuhan. Bahkan Allah bukan Tuhan. Kalau kita berpegang bahawa ni kerja Allah, ni kerja makhluk, maka Allah pun bukan Tuhan. Sebab Tuhan-Tuhan ni segala-gala berkehendak pada dia, maka tidak menjadi segala-gala berkehendak. Sebab apa? Hanya berkehendak kepada Allah buat langit, hanya berkehendak pada Allah buat bumi, berkehendak pada Allah buat manusia. Buat besar-besar ni. Lepas tu hal lain tu tak ada, Allah dah buatnya. Manusia makhluk buat sendiri. Maknanya berkehendak pada Allah pada kejadian manusia sahaja. Selepas itu manusia bekas sendiri, tidak berkehendak kepada Allah, maka Allah pun bukan Tuhan. Sebab Tuhan-Tuhan ni segala-gala berkehendak pada dia, dengan makna segala-gala datang daripada perbuatan Allah sahaja. Itu barulah Allah tu Tuhan. Kita berpegang seumpama tu, barulah kita beriman Allah je Tuhan. Kita kata kita berpegang hanya Allah je Tuhan, tapi di masa yang sama kita berpegang makhluk yang bekas juga, tak sah kita berpegang Allah je Tuhan. Bahkan bukan Allah, bukan Tuhan pun. Sebab Tuhan-Tuhan ni mestilah segala-gala datang hanya daripada dia sahaja. Itu orang panggil Tuhan. Kalau hak tu kerja dia, hak ni kerja kita, sama macam usaha kita. Kita usaha kita ni kan, awak usaha awak, saya usaha saya. Awak bukan Tuhan, saya pun bukan Tuhan. Usaha kita itulah. Jadi kalau Allah, hak tu kerja Allah, hak ni kerja makhluk, maka Allah pun bukan Tuhan. Sebab tu yang pertama-tamanya ngaji ni dulu. Tadi tu kuliah maghrib tu ngaji ilmu tasawuf berhati.
Kemudian kitab Fathul Mu'in ni cerita bab fiqh. Tanpa ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, fiqh syariah daripada Allah, tasawuf syariah peraturan undang-undang daripada Allah. Tanpa kita mengenal Allah, fiqh kita ke tasawuf kita ke tak ada apa satulah, tak ada nilai. Ialah fiqh tu syariah Allah ni, Fathul Mu'in ni. Ilmu tasawuf syariah daripada Allah. Sekarang sebelum kita nak mengaji hak ilmu syariah daripada Allah ni, kena kenal Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Ni bagi kenal Tuhan. Ngaji bab pegangan boleh. Pastikan kita betul-betul berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa? Salah situ tak ada Bukan kalau tersalah, terkadang hak kufur, habis cerita lah. Sebab akhir zaman ni, yelah, nak kadang-kadang nak ngajar fiqh sedap, ngaji fiqh pun sedap. Ngaji bab taharah, ngaji bab semayang, sedap. Baguslah. Itu ilmu syariah agama. Ilmu agama, bagus. Sedap mengaji. Setengah orang tak berahi nak ngaji tu. Ada orang dia berahi. Baguslah. Tapi kalau duk tupu tu, pegangan duk cara. Ini kadang-kadang diralik, tertipu dalam pengajian. Dia tertipu ni, hak tak mengaji tertipu cara tak mengaji. Hak belajar tertipu dalam belajar pula. Belajar comel dah. Buat amal comel dah, tertipu dalam amal pula. Dalam amal comel itu pun syaitan kerja dia dah 24 jam. Syaitan kerja 24 jam. Itu kau ganti. Tak padang dengan hak pakak ni. Pakak apa? Pakak rendah sikit. Atau pakak hak tinggi sikit. Atau pakak hak tinggi lagi. General rasa tinggi sekali atau. Tu kerja dia dah. Sebab tu kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Dah mari general. General. Sebab tu tanpa perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, hanya kita nak bergantung pada asbab kita, tak nak gerak kitanya. Bergantung kepada perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, serta kita buat jalan, buat asbab sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana kalau kita mengaji fiqh saja tak kemah bab pegangan, mengaji tasawuf saja tak kemah bab pegangan, tu tertipu dalam pengajian. Yalah, kadang-kadang orang mari dia mengaji ikut gitu jelah. Ni pun boleh kok dua kitab. Nak baca tauhid, sebab sejak kita ni ada dah tauhid. Kitab Pati Faridah, alhamdulillah dah lah selesai giang tu. Jadi kita ambil tak ada lagi fiqh, tasawuf, gitu je lah. Tauhid ada dah. Tapi kita mengaji ni pula kena atur sendiri lah, untuk masing-masing. Untuk masing-masing. Biar kita ni betul-betul berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Betul-betul ni kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dakwa sajalah. Sebab kalau akhir zaman ni, kalau orang tak ada, dia kata memang tak ada sungguh. Tapi dak tanyalah, awak tak ada tu tak ada setara mana? Ilmu tak ada sungguh. Tak ada tu setara mana tak ada? Berpegang Allah ada, pastilah berpegang Allah ada, Allah Tuhan. Tapi kalau pergi pula pada perbuatan Allah, pekerjaan Allah, kita pegang makhluk lah, beri bekas dengan sendiri-sendiri. Tu dia berpegang ada Allah, tak ada. Tak ada tu. Memang kita tak ada sungguh-sungguh lah. Berpegang makhluk beri bekas dengan sendiri-sendiri. Bahasa dia tabi'ah. Itu kapi ijma' ulama. Ini pegangan ni. Kalau bocah kat mulut, bahasa dia jadi gitu nah. Semula jadi alam semula jadi. Perjalanan alam negeri yang musim dia semula jadi begian-begian. Itu hanya percakapan adat.
pegangan kitanya, musim tu pun perbuatan Allah, perjalanan musim pun perbuatan Allah, perjalanan angin tu pun perbuatan Allah, perjalanan awan tu pun perbuatan Allah, sapatan itu hujan Allah yang buat. Itu pegangan kita. Kalau kita cakap musim apa tu, itu cakapan adat. Itu cakapan sandar pada asbab zahir, mengikut pengajian hak zahir inilah. Tapi pegangan kita tetap dah, segala-gala datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak berpegang segala-gala perbuatan Allah ni kena mengajilah. Ini ilmu yang pertama-tama kita nak tanam di akidah anak kita yang suci tu. Sebab kalau kita tak mengaji hak ni, kita mengaji hanya hak asbab zahir, maka asbab zahir lah. Asbab zahir lah yang beri bekah. Habis ya? Walau kita pegang hanya Allah Tuhan. Bila kita pegang hanya Allah Tuhan, Allah lah yang menjadikan segala-gala perkara. Itu baru kita pegang hanya Allah je Tuhan. Sebab itulah akidah qadariyah kita bekas sendiri dengan kudrat yang terletak di kita. Ahli-sunnah jemaah mengatakan qadariyah ni dia banyak Tuhan. Gitu. Sebab qadariyah kita bekas dengan kudrat, tenaga, rang yang terletak di tubuh kita. Kudrat, rang, tenaga di kita tu Allah yang bubuh. Tapi sampai masa kita buat kerja bekas, tu kudrat wakil Tuhan tu ada dah tu. Kudrat tu lah yang bekas. Sebab tu dalam kitab Ahli-Sunnah Jamaah mengatakan qadariyah ni banyak Tuhan. Allah Tuhan, kudrat di tubuh kita Tuhan juga. Sebab apa? Sebab kudrat tu bekas. Dah satu Tuhan macam mana? Hanya Allah bekas. Dah kudrat di kita ada ke tak? Allah letak kudrat di kita. Tenaga, Allah letak tenaga di kita. Tapi sampai masa tenaga tu bekas, Allah yang bekas. Sebab hanya Allah je Tuhan. Tu Ahli-Sunnah wal Jamaah. Ni kena kemas sini. Sebab apa? Segala-gala hanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi memanglah Allah jadikan kita, Allah jadikan kudrat di tubuh kita, tenaga, memang Allah jadikan. Zahirnya kudrat gagah di tubuh kita mari daripada kita makanlah zahirnya. Tapi jadi gagah kita ni Allah yang buat gagah tu. Tapi sampai masa kita berusaha, kita buat pekerjaan kita, bukan tenaga tu yang bekas. Hanya Allah sahaja Tuhan yang menjadikan segala-gala perkara. Cuma oleh kerana Tuhan letak dah gagah di kita, maka buat tu kamu yang buat. Kamu yang buat. Baik ada balasan baik. Kamu buat benda jahat, ada balasan jahat. Sebab apa? Sebab kamu buat. Kenapa kata kamu buat? Kerana di kamu ada tenaga. Di kamu tu ada tenaga. Bukan kata dianya lembek dah, tak ada tenaga. Lepas tu jadi bangun tu. Orang rasuk di hati tu. Tu kan tu. Dia tak ada tenaga dah. Tak ada tenaga dah. Tapi rasuk di hati pun bangun. Tu tak ada perbuatan. Sebab apa? Tak ada tenaga. Dia tak ada perbuatan, tak ada lah salah dianya. Sekarang kamu ada perbuatan. Sebab apa kamu ada perbuatan? Sebab di kamu ada tenaga. Di kamu ada tenaga, maka kamu ada perbuatan. Tenaga siapa bubuh? Allah bubuh. Dah tenaga tu bekas ke tak? Dak pula. Lepas tu kenapa kata kamu ada perbuatan? Kan tenaga ada di kamu tu Allah letak. Dah tenaga tu bekas ke tak? Dak apa kata perbuatan tu kamu? Dia duduk korek. Musim ubah lagi. Ada. Kenapa dikatakan kamu buat? Ahli-Sunnah wal Jamaah, kita ada pilihan, kita ada perbuatan. Kenapa dikatakan kita ada pilihan? Sebab kita ada akal. Akal kita ni ada kekuatan yang boleh menilai. Maka dengan akal yang ada kekuatan, kita pun memilih. Tapi sebenarnya akal makhluk Allah, keupayaan IQ tu pun makhluk Allah. Akal makhluk tak payah bekah, IQ makhluk tak payah bekah. Saat kita memilih, Allah yang buat. Tapi oleh kerana kita ni ada akal, ada keupayaan menilai, maka awak yang memilih. Kalau baik awak pilih, awak boleh pahala. Kalau jahat awak pilih, awak boleh dosa. Sebab apa? Awak pilih. Kenapa kata awak pilih? Ni ada di sini ni. Tuan letak akal, tuan letak IQ di akal. Tapi IQ dia bekas ke tak? Dah.
Lepas tu kenapa kata kami, saya kan, kita memilih? Sebab ada akal tu. Sama macam tenaga tu nah. Kamu buat sebab apa? Sebab di kamu ada tenaga. Siapa letak tenaga? Allah letak tenaga. Dan tenaga tu beri bekah ke tak? Tak. Beri bekah pula. Tapi kita tenaga tu awak yang buat. Jadi macam tu kata tak boleh korek. Jadi macam ngelak tu. Jadi macam ngelak. Kerana kita ada akal Tuhan letak, awak memilih. Kerana kita ada gagah, awak yang buat. Maka awak bertanggungjawab. Kalau awak buat tu benda yang tak baik, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Balasan kebaikan jikalau kita usaha perkara yang baik, balasan kejahatan kalau kita usaha perkara yang jahat. Sebab apa? Sebab orang usaha baik tadi, orang usaha jahat tadi ada gagah di dia. Gagah bagaimana? Tuhan letak. Maka usaha baik tu orang tu, usaha jahat tu orang tu. Sebab ada gagah. Tapi gagah tu boleh main peranan ke tak? Tak ada. Tapi kenapa kata kita ada usaha? Sebab awak ada gagah. Mana? Siapa tengah malam kita malam ni? Lepas tu tak boleh korek je. Tak boleh nak korek. Sekatu je. Tapi kalulah gagah di kita tu bekah, awak macam Qadariyah, seolah-olahnya banyak Tuhan. Allah Tuhan setakat buat gagah. Gagah tu Tuhan juga sebab gagah tu bekah. Jadi gitu. Tapi kalau hanya Allah je Tuhan yang terkait daripada segala-gala, yang segala-gala berhajat ke dia, mana segala-gala datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini bab pegangan lah, bab akidah. Ini ilmu yang mula-mula kita nak kena kemah molek. Tak lepas ni tak ada agama. Tapi kalau orang kosong, kadang-kadang setengah orang dia memang tak mau dengar benda begitu. Kita setakat kita belajar salah, kita bertaubat dengan Allah. Kita bertaubat dengan Allah. Dia kesalahan-kesalahan kita nak cerita kat orang. Bila kesalahan kita cerita kat orang, banyak saksi. Susah pula kita pada masyarakat. Kesalahan kita yang duk cerita. Sebab apa? Banyak saksi. Lepas tu macam mana? Kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersyukur kerana Allah Ta'ala buka jalan kebaikan kepada kita. Selama ni kita duduk dalam keadaan kesesatan. Kesesatan yang paling besar, kesesatan akidah. Walaupun zahir semaya puasa sekalipun, tu lagi bahaya. Sebab apa? Sebab disesat akidah, tiba-tiba dia rasa dia ada agama. Bila Tuhan buka ada pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan Allah Ta'ala pilih kebahagiaan sa'id, bahagia. Di kalangan orang yang sa'idun su'ada, orang yang bahagia, iaitu di kalangan ahli syurga. Bukan orang saqiyun, orang yang asyqiya, orang yang celaka di kalangan ahli neraka. Itu semua pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertaubat, kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ialah kadang-kadang orang ni dia pilih dia mai belah tu, dia tubik kau. Kalau bab pegangan, tapi kadang-kadang saya sengeleng kadang alih tajuk percakapan. Sebab apa? Tubik itu tubik hok gerung. Pegangan yang kapi habis cerita lah. Macam duk cerita bab kata gok cicing. Cerita semua gok cicing. Ya, orang ni kadang-kadang gok cicing tu Allah buat juga. Allah sudah buat. Tangan kita bergok ni Allah buat. Kita ahli sunnah, kita ada ikhtiar usaha. Tapi ikhtiar usaha pun temporary je lah. Hakikinya ikhtiar usaha pun adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah gerakkan tangan kita. Apabila tangan kita bergerak, dah cicing ada. Takkan dah gerak cicing. Gerak lah, tak apalah. Tangan gerak, cicing gerak. Tangan gerak, Allah gerakkan. Dah cicing? Cicing duduk situ pakai turuk sekaligus, sekali jalan lah. Sebab Allah sudah menggerakkan tangan. Cicing di situ pakai sekali je lah. Gerak bagaimana? Gerak turuk tangan yang Allah gerakkan. Kapi ijma' ulama' tu, tak ada khilaf tu. Saya pergi cari tu guru, nak cari pandangan hok dak kapi. Tak faham kedok kata kapi ijma' ulama'.
Kafir ijma' ulama ni mana kafir sepakat ulama tauhid. Tak ada, dah sudah carilah khilaf. Kita nak cari khilaf, tubik celah mana tahu. Sebab kata kafir ijma' ulama, tak sudah carilah khilafnya. Oh gitu lalu benar Tuhan. Gok cicing pun Tuhan pisau juga. Tuhan buat juga. Allah gitu pun Tuhan. Oh, tidak kena Tuhan. Mau kejut. Kena Allah gitu Tuhan ni. Gitulah Allah. Segala-galanya perbuatan dia. Tapi kalau tanya, dah awak sebelum ni pegang mana? Tak tanyalah. Saya pegang cicing tak ayah Allah buat dah. Mabih Semayang kena qada balik, puasa kena qada balik. Kalau pergi Mekah dah pun tak ada lagi haji sekali sama hidup. Tak ada lagi. Saya pergi 2 kali dah. Pergi dah kadang akidah kafir, tak sah, tak pakai, tak ada lagi haji sekali sama hidup. Ilmu yang pertama, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ni kitab ni fiqh. Panjang fiqh ni. Dia fiqh Fathul Mu'in ni memang sesuai untuk orang ngaji lama, orang ngaji pertama, orang ngaji baru. Memang siapa masa bab dia memang puatilah ngaji fiqh Fathul Mu'in ni. Tapi Fathul fiqh ni yang kedua ni, tauhid yang pertama. Jangan lupa tauhid. Suka fiqh, alhamdulillah ilmu agama. Tapi suka fiqh, tauhid tak ngaji, tertipu dalam suka kita tu. Bagi pada ilmu yang ketiganya, cerita bab hati. Cukup dah masa kitanya. Dan apa petok? 3 petok. Wa huwa ismul a'zam indal aksar wala yusamma bihi ghairuhu walau ta'annutan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahhimna famas sabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.